Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. InsyaAllah kita akan sambung di muka surat 20, hukum idgham bila gunnah, untuk pusingan yang kedua. Nah, kalau tuan-tuan yang biasa main ni dah habis dah pusingan pertama, sekarang kita masuk pusingan kedua atas permintaan. Cuma saya kan dia makin jauh saya pun tak tahu. Dok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saf ke belakang. Jauh sangat. Nah, patutnya bila pusingan kedua duk tahap bakih kedua dekat kan, dia makin jauh. Agaknya pusingan ketiga duk tang pintu. Nah, tak apalah. Tuan-tuan jangan bimbang dengan hati ya. Yang mana nak baca kita baca. Nah, siapa yang nak test, nak tengok baca macam mana, macam saya sebutlah, cakap yang saya mampu, saya akan cuba bantu tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan tak tahulah betul ke tak betul. Masjid India macam mana? Kira bayar tani lah senang sikit. Masjid nama Masjid India tak ada pun. Nah, mereka suruh buka lah, kita buka, tak ada siapa pergi pun. Adalah 2 orang, dah tinggal seorang, main tani lah senang. Nah, main sinilah. Habang kat keling nak ngaji, main tani. Okey, kita akan mengulang balik hukum idgham bila gunnah di muka surat 20. Lepas tu kita akan baca Quran. Kita akan cuba keluarkan hukum-hukum idgham ma'al gunnah yang minggu lepas, kemudian izhar, kemudian hukum idgham bila gunnah. Minggu lepas kita baca hukum izhar halqi. Minggu ni insya-Allah kita mengulang balik idgham bila gunnah. Tuan-tuan tengok di bawah tu, perhatian tu penting. Tiap-tiap nun sakinah, tiap-tiap nun mati atau tanwin. Saya ulang balik, tanwin ni baris 2. Nah, dhammatain fathatain ke, kasratain ke, ataupun dhammatain. Arab kata tanwin, kita kata baris 2. Baris 2 di atas ke, baris 2 di bawah, ataupun baris 2 di hadapan. Nah, tiap-tiap nun sakinah atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ra, 2 hurufnya, maka ianya dinamakan idgham bila gunnah. Bila nun mati bertemu dengan huruf lam ataupun bertemu dengan huruf ra, nama dia idgham bila gunnah. Seperti biasa, saya tak suruh hafal idgham bila gunnah tu. Yang penting hafal huruf tu. Nah, bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ra, macam mana nak bunyikan perkataan tersebut, itu yang penting. Okey? Hukum bacaannya wajib diidghamkan. Saya sebut idghamkan, disenyawakan, disatukan bunyi, iaitu dengan menghilangkan bunyi nun sakinah. Hilangkan bunyi nun sakinah, disenyawakan, hilang, tak nampak, tak bunyi dah nun. Ataupun hilangkan tanwin ke dalam huruf lam atau huruf ra di samping tasydid. Tasydid ni makna syaddah. Orang Langkawi kita syaddah, orang KL kita sabdu, mamak kata sabdu, makan lah. Ya, sabdu makan ke minum? Sabdu makan lah. Sabda, tak tahu, dia logat lagi hebat ni. Sabda, sabdu. Sabdu makna tasydid, ditekankan di samping tasydid yang tegas. Saya ulang balik, tiap-tiap nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, 2 huruf tu je, maka ianya dinamakan idgham bila gunnah. Okey?
Kalau boleh ingat, ingatlah. Tapi yang penting apa ni? Hukum bacaannya wajib diidghamkan. Nah, idgham macam mana saya kita baca? Iaitu dengan menghilangkan bunyi nun sakinah, nun mati, ataupun tanwin ke dalam huruf lam atau huruf ra di samping tasydid yang tegas, di samping syaddah yang tegas, di samping sabdu yang tegas. Tak kata tidak kata orang habislah. Nah, kecuali namun ada juga kekecualiannya pada kalimah man raqa. Nun mati bertemu ra juga dalam surah Al-Qiyamah. Man raqa, maka ianya wajib dibacakan dengan saktah. Apa yang saktah? Akan sampailah. Nah, saya boleh cerita sikit. Saktah ni makna kita berhenti, tahan nafas lebih kurang 2 harakat, kemudian baru sambung balik bacaan dia. Nah, bukan berhenti. Setelah kita berhenti, wakaf. Ni bukan wakaf, saktah. Tahan nafas, kemudian sambung balik. Man raqa, lagu tu baca dia. Bukan man tu menyawa 3-4 kali, raqa itu dah wakaf nama dia. Man berhenti, saktah, berhenti sebentar, tahan nafas dalam kadar 2 harakat, baru sambung raqa. Sama juga min marqadina hadza ma wa'ada rahman, tu pun juga saktah. Nah, detailnya nanti akan sampai dekat dalam bab saktah insya-Allah. Okey, dia bagilah contoh di atas tu hukum nun sakinah min ladunhu. Jadi kita baca tak boleh baca min, mil. Ada sabdu yang tegas, mil ladunhu. Mana ada bunyi nun dah? Tak bunyi lah nun. Bunyi lam, mil ladunhu. Yang kedua, mir rabbihim. Mir rabbihim, bukan min rabbihim. Mir rabbihim. Di samping tasydid yang tegas atas huruf ra. Mir rabbihim. Contoh tanwin, yauma izil laqabir. Sini tengok tanwin, yauma izin laqabir. Dia tak bunyi dah tanwin, tak bunyi nun mati, dia bunyi sabdu. Yauma izil laqabir. Nah, kalau panggil puak penampas siang, insya-Allah semua settle. Nah, depa memang bergolong dia dah. Bil semua gitu kan. Nah. Kalau tengok Imam Khalid pun dia sembahyang, Allahu Akbar, daripada atas sampai bawah. Saya kata pasal apa nak pergi panjang mana ada mat. Tapi dah terbiasa dah kan. Dia kata sampai bawah, Allahu Akbar. Panjang lah. Sabdu dia 2 harakat dah. Nah. Humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Hak ni insya-Allah kita duk baca betul lah. Cuma nak sebut balik, ini nama dia, hukum dia idgham bila gunnah. Hilangkan nun, bunyi nun mati, hilangkan bunyi tanwin ke dalam huruf lam ataupun huruf ra di samping tasydid yang tegas. Boleh. Kecuali nun mati bertemu ra dalam surah Al-Qiyamah, itu bukan idgham bila gunnah, tapi hukum dia saktah. Nun mati bertemu ra juga, tapi itu saktah. Jadi kalau boleh, tanda dalam Quran kita dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 tulis saktah, dan memang ada tulis pun sin saktah. Tak ada, kalau tak ada kita tulis. Cuba tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan muka surat 578, ada tak? Ada tak perkataan sin atas man raqa? 578. Apa dah? Wa qila man raqa, ayat berapa dah? Surah Al-Qiyamah ayat 27. Ayat 27. Muka surat 578 ayat 27. Tuan-tuan terjumpa jumpa ni. Wa qila, dia tu sin ka kaftaha, saktah.
Wa qila man raq. Jangan duk pulun wa qila marraq, bukan. Ini dikecualikan dalam surah Al-Qiyamah, nun mati bertemu dengan ra. Ini bukan idgham bila gunah, tapi saktah. Apa dia saktah? Berhenti sat, lebih kurang 2 harakat, sambung balik. Contoh wa qila man raq. Baca lagu tu dekat yang saya faham tu lah. Nah, bukan wa qila marraq. Nah, macam tadi mir rabbihim. Ni nun mati bertemu ra juga, tapi saktah. Jadi tulis kecuali man raq dalam surah Al-Qiyamah ayat 27, nama dia saktah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan ada buku ni, senanglah, memang ada lah buku ni, dia tulis siap-siap dah. Kalau yang tak ada buku ni, mungkin tuan-tuan kena tulislah di atas buku catatan tuan-tuan. Ada tak buku catatan? Sama dengan budak-budak kolej vocational, tak ada buku catatan. Saya abang kata, "Wak mai buku catatan, tulis." Tadi saya denda suruh lari ke Padang tadi. Hak tak ada buku catatan. Hak ni pun lagi denda tu lari ke perkara Rabu lagi. Nah. Kena tulis lah. Dan ini tak ingat. Mana boleh ingat? Nah. Imam Syafi'i tak apalah. Okey. Jadi kita baca, saya baca, tuan-tuan ikut, kemudian kita baca, tuan-tuan baca, kita keluarkan hukum izhar halqi dan juga idgham bila gunah. Boleh nah? Kita banyak bacalah trik ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 56 56 Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Kalimun nas sesuatu boleh kaliman, kalimun lah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Buka Quran muka surat 56 ayat atas sekali. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين lagi sekali inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Siapa nak sambung wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat? Dipersilakan.
Sadaqallahul azim. Okey, cuba kita tengok balik daripada atas. Sekejap lagi saya akan membuat sikit komentar dekat yang saya boleh tangkap tentang mana yang boleh saya buat sedikit penambahbaikan. Saya akan tunjukkan insya-Allah. Daripada atas, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Cuba keluarkan hukum idgham bila gunnah dengan izhar halqi minggu lepas. Sampai jumpa. Sampai jumpa, boleh balik dulu. Ada tak? Tak mana? Idgham bila gunnah dengan izhar halqi minggu lepasnya. Ayat berapa? Kalau boleh begitu ayat berapa? Ayat 49. Cuba tuan-tuan cari. Izhar halqi. Dia atas nah. Ayat 49 atas awal tu. Wa rasulan ila. Wa rasulan ila. Jumpa lagi. Wa rasulan ila. Macam mana kita nak kena izhar halqi? Minggu lepas kita dah bincang dah. Bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ada 6 kan? Hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha. Sekarang ni baris 2 di atas rasulan bertemu dengan ila, hamzah, di idgham izhar halqi. Wa rasulan ila bani Israel. Boleh? Di mana? Siapa tak jumpa? Mak Nesbo kata tak nampak mati. Tu Mak Nesbo kata dia pun mati dah, arwah dah. Wa rasulan ila bani Israel. Lagi? Ayat 50. Jumpa dah nah. Wa musaddiqal lima. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukum dia idgham bila gunnah. Tuan-tuan jumpa tak? Wa musaddiqal lima. Wa musaddiqal lima. Tanwin itu baris 2 di atas huruf qaf tu ada fathatain. Baris 2 di atas bertemu dengan huruf lam. Ingat balik kan? Lam dan ra. Tu kalau boleh hafal lah. Lam dan ra tu huruf idgham bila gunnah. Jadi bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra, nama dia idgham bila gunnah. Nak baca lu ke mana? Senyawakan, idghamkan, hilangkan bunyi nun dalam huruf lam. Hilangkan bunyi idgham tanwin dalam huruf lam. Wa musaddiqal lima, bukan wa musaddiqan lima. Wa musaddiqal lima. Ni saya tak bimbang memang nak baca lagu tu pun. Wa musaddiqal lima baina yadayya. Ada lagi tak? Ayat Amir Rabbikum, betul? Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Mir rabbikum, bukan min rabbikum. Mir rabbikum. Tasydid yang tegas. Atas ra tu ada huruf tasydid. Nun tu, bunyi nun min tu, matikan nun dalam huruf ra. Mir rabbikum. Mir rabbikum. Boleh? Lagi?
Ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah juga. Man ansari. Nun mati bertemu dengan hamzah. Hukum dia apa? Hukum dia izhar halqi. Hak minggu lepas izhar halqi. Kena ingatlah huruf izhar. Huruf izhar kenapa ada 6? Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. 6. Hak tu kena hafal lah. No? Nak hafal lagu mana saya tak tahu. Duk hafal lagu instan boleh? Hafal lah. Lagi? Habis dah? Apa dia? Tak mana? Ayat? Ayat berapa? 49. Tak mana? Ha? Bukan dah. Dia cari tak jumpa lagi. Dia betul. Inna fi dzalika laayatan lakum. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila gunnah. Nah. Dzalika laayatan lakum. Idgham bila gunnah. Minhum. Ya betul ayat 52. Falamma ahassa Isa minhum. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Hukum dia izhar halqi. Hak minggu lepas juga. Minhum. Ada banyak orang yang tak perasan kan. Tak ke atas, tak ke bawah. Duk baca tak perasan. Bila kita baca ramai-ramai bolehlah orang ni perasan satu, orang ni perasan rupanya banyak. Hak kita pun tak perasan apa satu gini, apa cerita. Tak jumpa apa lagi. Kena bagi perasan samalah. Ada banyak kan? Minhum. Izhar halqi. Habis noh. Yang saya nak tekankan sini tadi wajibul gunnah. Wajibul gunnah selalu saya sebut. Kita tahu wajib gunnah dengung, tapi tak cukup dengungnya. Tak sampai 2 harakat. Idgham bila gunnah nak kena nun atau huruf mim yang ada tanda syaddah, yang ada tanda sabdu. Jadi kena baca dengung 2 harakat. Contoh sini wa yukallimun, itu 2. Wa yukallimun nasa fil mahdi, kena dengung 2 harakat. Nun atas sama lagi. Qalat rabbi anna. Banyak orang baca qalat rabbi anna yakunu li. Dia tak cukup 2 harakat lah. Dengung tu dengung, tapi tak berapa sempurna, kurang sempurna. Jadi kita cukupkan 2 harakat. Yang dengung tu. Qalat rabbi anna yakunu li. Sama juga kalau huruf mim yang ada tanda sabdu, tanda tasydid. Mana jumpa tadi dah? Tadi saya jumpa mim. Tahu nak mim? Siapa jumpa mim? In ada banyak lagi tu. Inna fi dza pun sama juga. Tahu mana? Ayat in kuntum mu'minin. Tapi mim mati bertemu dengan mim ni. Hak tu apa dia? Mim mati bertemu dengan mim. Dengungnya sama. 2 harakat. Idgham mislain. Jadi dengungnya sama juga. Cuma hak tu nama dia idgham mislain. Dengung bunyi mim tu 2 harakat sama juga. In kuntum mu'minin. Itu bukan wajib gunnah. Itu idgham idgham mislain.
Ayat 5. Ayat 50. Falamma ahassa Isa nah, sama juga kan idgham atau wajibal ghunnah. Yang akhir sekali wa anna amanna billah wa ashhad bi anna, semua tu wajibal ghunnah. Yang saya dengar tadi kita baca dengung tapi kurang cukup dengungnya. Okey, azan dululah. Azan dulu tanda masuk waktu. Nah, kalau kita perasan tadi dalam azan ada kan hukum-hukum idgham bila ghunnah pun ada, wajibal ghunnah lagi banyak. Nah, kalau kita perasan tadi kan, contoh dia asyhadu alla ilaha illallah, nun mati bertemu dengan lam. Cuma ada ulama kata dia bukan ayat Quran. Azan ni bukan ayat Quran. Jadi dalam kitab ni ada, dia suruh kita bahas juga azan, cara azan. Tapi ada ulama kata dia bukan ayat Quran, sebab tu dia tak terikat dengan hukum tajwid. Ada kata terikat dengan hukum tajwid. Nah, kalau kita ikut hukum tajwid, kita mat cukup panjang lah. Nah, duk kona tu kan, hayya 'alas salat, tak tahu berapa belas harakat lah. Nah, yang kita tahu kalau tu dia mat alif sukun dia 6 dah. Dia tak ada lebih pada 6 tu dah bukan, tak boleh masuk dalam hukum tajwid lah. Tapi ada orang kata dia bukan ayat Quran, maka dia tak terikat dengan hukum tajwid. Jadi kita baca panjang set pendek. Kalau kita tengok azan Mekah lagi lah panjang. Asyhadu alla ilaha illallah, idgham bila ghunnah, nun mati bertemu dengan lam. Kemudian lagi satu yang idgham wajibal ghunnah banyak kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, 2 harakat lah idgham bila wajibal ghunnah. Tapi bila kita azan bukan 2, kadang-kadang sampai 5. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, tu dah lebih pada 2 lah. Nah, itu sebab ada 2 pendapat lah. Satu kata kena ikut hukum tajwid. Kalau ikut hukum tajwid 2 harakat saja dengung tu. Nah, kalau ikut pendapat lagi satu, dia bukan Al-Quran, maka lebih lah yang kita duk azan lah. Tapi ada hukum idgham, tadi idgham bila ghunnah, kemudian wajibal ghunnah, dengung tu 2 harakat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Muhammadar Rasulullah pun sama juga, tanwin bertemu dengan Muhammadar, bertemu dengan ra, Nah, tu cara spontan dengar azan. Merdu sangat, suara merdu. Tak apalah, kita cubalah, bagi kita pun cubalah bagi merdu juga, takat boleh. Nah, kadang-kadang merdu 2 nera ya, hal lain dia tak merdu pun. Nah, belajar. Kita belajar, saya pun tak belajar lagu tu. Nak tuan-tuan tu baca lagu apa saya tak tahu. Kena tanya Amir, dia tahu. Bayati ke apa tu lah, apa dia? Belajar kat radio je. Belajar kat radio je. Kena pergi mengaji dekat tok guru lagu, barulah jadi. Kita boleh berlagu ya, tanya tak tahu. Okey, kita sambung lagi di muka surat 57. Siapa nak sambung pula? Lagi kita cari pula, pakat-pakat cari hukum izhar dan juga idgham bila ghunnah. Dipersilakan. Siapa nak baca? Dipersilakan. Amir ke? Amir tu nak baca lah tu. Dia tarik lah. Cuba ulang lagi sekali, saya nak dengar.
Tang ta tu lah, dia tak ada mat, kan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'. Ta tu tak ada mat kan, ta pendek. Bima anzalta wattaba'na. Ya. Wa makaru wa makarallah. ورافعك إلي ومطهرك إني متوفيك إلي ومطهرك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فيه تختلفون. Okey, siapa nak sambung pula? Boleh? Sambung, sekejap lagi kita cari. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pandai baca elok. Cuba kita cari pula hukum
Hukum izhar dan juga hukum idgham bila gunnah. Daripada Rabbana aman di samping wajib al-gunnah yang saya sebutkan tadi, kita baca bagi cukup, kita boleh sebut yang mana satu dia hukum idgham wajib al-gunnah. Rabbana amanna, manna, nun yang ada tanda tasydid, wajib al-gunnah. Berapa dengung harakat dia? 2 harakat. Rabbana amanna bima. Lagi? Inni wajibal gunnah. إذ قال الله يا عيسى إني dengung tu inni 2 harakat. Jumpa? Nah. Seterusnya thumma ilayya di bawah lagi. Thumma, mim yang ada tanda sabdu, mim yang ada tanda tasydid, mim yang ada tanda syaddah. Nah, wajib al-gunnah. Lagi fa'ammal ladzina bagi cukup 2 harakat. Fa'ammal ladzina, 2 harakat dengung tu. Seterusnya bawah wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim wa ammal ladzina, hukum idgham wajib al-gunnah. Nah, tak ingat tak apa, yang penting kita baca dengung tu 2 harakat. Kena baca wa ammal ladzina. Orang tanya ni hukum mana? Tak tahu, tapi dengung 2 harakat. Jadilah. Nah, ni hukum apa? Hukum idgham wajib al-gunnah. Berapa harakat? Baca 2 harakat. Tapi baca apa? Baca 1 je. Tu yang dia tak biasa. Kita tahu 2 harakat, bagi cukup 2 harakat. Tak mana? Inna masala Isa. Sama kan? Inna masala Isa wajib al-gunnah. Lagi thumma qala, banyak pula idgham wajib al-gunnah. Thumma qala lahu kun fayakun. Thumma, ni di hujung lidah, di hujung lidah. Kita baca kadang-kadang bunyi sin pun sama, sa pun sama, bagi beza sikitlah. As di hujung lidah. Berbeza dengan sin, as di belakang sikit, as. Saya dah abang kan, nak senang, nak tahu, nak kesan huruf, matikan huruf tu. Ambil sa, matikan, as. Ambil sin, matikan, as. Sa di hujung lidah, as. Beza. Beza. Matikan. Jadi kita baca summa, bukan summa. Summa di hujung lidah. Duk baca tak boleh dah, pagang tak ada, lari habis dah, lari. Tahu pagang tak ada, gigi tak ada. Jadi baca semua sin semua. Tu saya kata bergantung juga kepada suasana lah. Umur banyak dah. Duk kampung Aceh tak ada orang kampung Aceh marah lagi. Tu main orang kampung Aceh. Aceh dia nak sebut susah sikit. Di sama juga kalau Jawa dia pun susah nak sebut. Ada huruf-huruf yang agak susah sebut. Siam kan, Thailand pun sama juga. Jim dengan jim dia kata yim. Dia tak kata ja, tapi kata ya. Itu antara benda-benda yang kena ambil kira jugalah. Kemudian kita duk baca 50 tahun dah, tiba-tiba nak main perbetul dengan satu malam ni, jenuh cungkir lah kan. Sebab tu saya kata ikut kadar kemampuan yang kita boleh buat. Tapi yang penting kita dah belajar. Sebut tak peraya api lah, tak apalah. Tapi saya akan cuba
betulkan bacaan kita supaya lebih baik. Nama pun tahsin Al-Quran. Quran tu elok dah, bukan nak perelokkan Quran, nak perelokkan bacaan Quran kita tu. Maksudnya kita silap lah tahsin Quran. Quran nak perelok apa, memang dah elok pun. Nak tahsin qiraatul Quran, nak perelokkan bacaan Al-Quran kita. Ikut kemampuan hak kita bolehlah. Saya pun ikut kemampuan yang saya tahu. Sebab tu selalu sebut, kalau ada tuan-tuan perempuan yang belajar, boleh tolong bantu saya, insya-Allah. Bukan semua saya reti ke semua. Nah, dah Amir suruh buka kelas, terbuka pi ya. Kawan hak cadang suruh buka pun tak mai pun. Ustaz buka lah kelas Quran kami nak mengaji. Nah, dia pun tak mai. Sikit angkung pada tahun dah. Biasa kan. Kelas Quran orang tak mau. Nah, duduk di ujung-ujung, mai dekat-dekat saya aku kena baca. Tak suruh Nah, siapa nak baca, baca. Tak baca pun tak payah nak baca lah. Hak 3 orang ni pelekoh buat ni lah. Okey, summa di hujung lidah. Nah, di hujung lidah. Summa, bukan summa. Yang banyak kerap dia baca summa. Dia ada sedikit beza dia. Nah, nak kesan dia tu kena banyak sungguh-sungguh lah. Nah, pergi jumpa tok guru betul-betul. Summa qala. Yang dengung tu wajibal gunnah. Seterusnya al-haqqu mir rabbika. Ni barulah jumpa nun mati bertemu dengan ra, hukum dia idgham bila gunnah. Al-haqqu mir rabbik. Mirra, bukan mir rabbik. Tasydid yang tegas. Mir rabbika fala takum minal mumtarin. Lagi satu, faman ha, nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha, izhar. Faman ha. Cuma saya nak sebut tang hajjaka tu mesti baca 6 harakat. Pasal dia mad. Siapa ingat? Bukan. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sama je. Mad lazim musaqqal. Nah, mad lazim musaqqal kalimi. Nak kenal macam mana? Lepas huruf mad, mana ada huruf mad ni? Alif, ha, fathah, alif, madah, ha. Tu huruf mad lah. Lepas huruf alif ataupun lepas huruf mad, ada satu huruf yang bertanda tasydid, yang ada tanda syaddah, yang ada tanda sabdu. Tu dia, habaq 3 kali. Nah, seorang balik. Nak kenal huruf apa mad lazim kalimi musaqqal, dekat yang saya reti, lepas huruf mad ada huruf yang bertanda tasydid. Kalau tengok sini, huruf mad alif, lepas tu ada huruf jim. Bukan mesti jim ke apa ke, ada satu huruf yang bertanda tasydid. Itu mad lazim kalimi musaqqal, hukum dia mesti dibaca 6 harakat. Faman hajjaka fi waladdallin, 6 harakat. Nah, tapi saya makna bergantung kepada jenis bacaan yang kita baca. Kalau kita baca laju, 6 harakat juga, kira dia laju sikit. Kalau kita baca yang sederhana tadwir, kiraan dia pun sederhana jugalah, 6 juga. Lagi satu bacaan hadar laju, 6 juga, tapi kira laju. Nah, tapi kalau kita baca faman hajjaka fi, mana ada huruf, tak ada mad pun, tak cukup 6, mesti 6 harakat. Faman hajjaka fihi min, kita agak-agaklah sagi duk ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kira tak boleh. Nah, kita agak-agak kita telah 6 harakat. Lagi? Ada lagi tak? Bawah tu summa sama juga nah, wajibal gunnah.
thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu di antara hukum-hukum yang kita jumpa. Nah, sama ada izhar, kemudian idgham bila gunnah, kemudian juga hukum idgham wajib al-gunnah. Saya ulang balik, wajib al-gunnah senang je, ada dua huruf je, nun dan huruf mim yang ada tanda syaddah, yang ada tanda sabdu, dengungnya dua harakat. Thumma, inna, mimma, bagi cukup dengung tu dua harakat. Nah, boleh? Ada tuan-tuan nak tanya apa daripada ayat yang kita baca dua muka ni? Tamana yang ada lebih kurang 6-7 minit lagi. Sempat ke baca satu muka lagi? Siapa nak baca pula? Ada nak baca? Ada nak baca tak? Nak cuba? Minggu lepas saya try kali pertama dia pun minta buat juga ada Prisma Tabina, dia pun buat tiap hari pun dah dekat radio. Siapa pun tak try nak telefon hari Khamis. Samalah kelas tahsin Al-Quran di radio tengah jam je. Saya kata mungkin orang tak berkesempatan nak cari Quran, tapi kita baca Fatihah dah. Fatihah ya Khamis pukul 6.10 sampai 6.40. Tuan-tuan telefon lah. Kau senang nak terbit suara kat radio, dengar sampai mana. Mana? Sebutlah nama apa-apa. Tapi tak boleh tipu, saya kenal. Ni pun nama lain pula saya boleh kenal. Nah, baca dalam radio. No? Kita baca lah, saya faham makna. Nah, baca ikut kadar kemampuan kita. Nak baca bagi bunyi lagu Arab, mana nak reti. Nah, duk bunyi Melayu tu, duk wama kan. Duk baca pelet Langkawi tu. Nah, bagilah bunyi Arab sikit. Wama umiru illa liya. Bagilah bunyi Arab sikit. Dia Arab dengar, kawan aku kan ni rupanya Melayu. Orang Melayu Kedah memang kalau tirun nombor 1 dia boleh tiru. Nah, dia pergi kat Perak dia cakap Perak, dia pergi Kelantan dia cakap Kelantan lah. Nah, duk 3 kupeh mana ada kupeh. Nah, di KL cakap KL air kelapa satu banyak lagi. Dia lupa. Orang Kedah dia boleh cakap. Nah, tapi orang belah tengah dia nak baca susah sikit. Nah, isteri saya orang KL, waladolin tu tak payah. Tangkap cicak lidah tak payah. Nah, susah nak sebut. Waladolin. Jawa dolin tu ya. Kalau Jawa dolin. Dia terikat dengan pelet lah orang panggil, dialek tempatan, bukan senang. Nah, jadi tak apalah kita baca lagu Jawa ke apa kan, kita tekat yang kita boleh lah. Nah, jadi insyaAllah sikit-sikit lama-lama boleh lah. Nah, cuma saya harap kalau boleh semua pekat baca Allahu Akbar. Tapi nak baca takut noh. Misalnya saya pergi 2 tahun lepas di Madinah dekat Masjid Nabawi tu ada satu tiang. Situ antarabangsa, siapa pun boleh baca. Aku nak baca, takut nak baca, duduk nak baca, tak baca sampai habis tu. Tak baca. Nah, ada Arab, ada India, ada budak Indonesia seorang baca. Baca bagus. Kadang-kadang Arab baca tak betul pun. Dia dengar kita baca, dia akan perbetulkan. Jadi semua yang duduk tu semua pakat baca Quran sikit. Jadilah. Dia kalau tak baca saya tak tahu betul tak betul. Kira betul ke semua lah. Nah, jadi kalau boleh minta pusingan kedua ni baca lah juga sikit. Paling tidak pun bismillah jadilah. Nah, insyaAllah kita akan sambung. Tak tahu nak boleh tak boleh ni. Kalau ikut saya pergi Timah Tasuh ni. Kalau ikut ni, tentu saya mak kat bawah saya pergi esok lah. Esok saya kena pergi Timah Tasuh lah. Macam tu lah kan. Jadi kadang-kadang saya boleh, kadang-kadang tak boleh. Ini yang masalah dah. Okay, kita sambung. InsyaAllah kita tanda di muka surat 58. Nah, kalau ada
kesempatan insya-Allah minggu depan kita sambung lagi. Kalau boleh hari Khamis tu saya cuba balik jugalah hari Khamis tu. Kalau ikut sampai Jumaat saya cuba balik juga sebab ada radio. Lah ditonton telefon. Nombor berapa kau tahu? Ni makna duduk telefon. Makna tu kan. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.